Akhirnya Ketua Hakim Negara bersuara pada Najib. Apa dah berlaku? Tiba-tiba Tian Chua dipecat dari PKR? Pendakwaan terpilih, mana janji Anwar? Sabah di ambang kejatuhan, Anwar bakal tiba untuk campur tangan. Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat berkata, Badan Kehakiman telah melaksanakan tanggungjawab untuk menolak rayuan Najib Razak. Justru katanya terpulang kepada Najib jika mahu merujuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berhubung kes rasuah SRC International bernilai RM42 juta. Tengku Maimun berkata bahawa Badan Kehakiman tidak terjejas oleh petisyen Najib kepada Kumpulan Kerja Majlis Hak Asasi Manusia PBB mengenai penahanan arbitrari UNWJAD berhubung dakwaan penahanan sewenang-wenangnya. Dia boleh melakukan apa yang dia mahu kerana kami telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab kami. Apa sahaja jalan yang dia ingin terukai, itu bukan tanggungjawab kami. Terpulang kepada dia apa yang dia mahu lakukan, kata Tengku Maimun pada sidang media di luar acara pembukaan tahunan Undang-Undang 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Tengku Maimun adalah sebahagian daripada 5 panel Mahkamah Persekutuan yang pada Ogos tahun lepas menolak rayuan Najib untuk membatalkan keputusan bersalah serta hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta yang dikaitkan dengan kes SRC. Dia menjawab pertanyaan media berhubung tindakan Najib memfailkan semula petisyen itu pada 5 Januari. Permohonan Najib untuk menyemak semula keputusan kehakiman ditetapkan untuk dibicarakan di hadapan panel baru Mahkamah Persekutuan di Putrajaya pada 19 Januari. Najib juga mempunyai petisyen yang belum selesai untuk pengampunan diraja. Semasa sidang media pada 5 Januari, Peguam Bela Utama Najib, Muhammad Syafiee Abdullah berkata mereka memfailkan petisyen untuk mendapatkan UNWJAD untuk meminta Malaysia membebaskan atau membicarakan semula Najib dalam kes SRC. Peguam itu berkata, Najib sedang mencari panel badan PBB yang terdiri daripada 5 pakar keadilan antarabangsa untuk memutuskan bahawa keputusan Mahkamah Tertinggi Malaysia menolak rayuannya adalah tidak adil, cacat dan melanggar hak asasi manusia dan perlembagaan persekutuan. Syafiee mendakwa Mahkamah Persekutuan tidak memberi masa yang cukup kepada Peguam Najib untuk menyediakan rayuan dengan membenarkan penangguhan pendengaran rayuan. Bekas Naib Presiden PKR Tian Chua menyifatkan keputusan untuk memecatnya dari parti itu bertentangan dengan pendekatan rekonsiliasi dalam politik negara pada masa ini. Pada masa sama, Tian Chua berkata dia tetap akur dengan keputusan itu dan malah telah bersedia berdepan sebarang akibat selepas bertanding dalam PRU15 sebagai calon bebas. Walau demikian, dalam konteks senario pasca PRU15, pihak-pihak yang berlawan telah mengetepikan permusuhan semasa pilihan raya. Bahkan musuh lama termasuk mereka yang didakwa pengkhianat telah berdamai dan berikrar untuk bekerjasama dalam pembentukan kerajaan perpaduan. Tanpa mempertikaikan kuasa kepimpinan, tindakan keras menerapkan peraturan adalah seolah-olah bertentangan dengan arus rekonsiliasi dan keterangkuman dalam suasana politik saat ini, katanya dalam kenyataan. Mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat PKR memutuskan untuk memecat Tian Chua serta 4 lagi anggota kerana bertanding sebagai calon bebas dalam PRU lalu. Dia bertanding sebagai calon bebas di kawasan Parlimen Batu, kerusi yang dipegangnya antara 2008 hingga 2018 dan berdepan penyandang dari PKR, P. Prabhakaran. Untuk rekod, Tian Chua menyokong Prabhakaran yang merupakan calon bebas pada PRU 2018 setelah dia sendiri hilang kelayakan untuk bertanding. Sebelum ini, Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail berkata Tian Chua diberi tempoh 14 hari untuk mengemukakan rayuan terhadap pemecatannya. Sedih dengan pemecatannya, Tian Chua turut membangkitkan tindakan Jawatan Kuasa Disiplin PKR yang mengumumkan keputusan itu sebelum memaklumkan kepadanya sebagai tidak profesional dan tidak sopan. Sebagai aktivis PKR yang menyaksikan kelahiran gerakan ini dan terlibat berterusan dalam perjuangan selama lebih 2 dekad, sudah tentunya saya sedih dan kecewa dengan keputusan tersebut. Sepanjang perjalanan perjuangan ini, saya tidak sekalipun pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip atau objektif politik parti. Hati nurani saya bersih, katanya. Dia juga berkata akan terus berjuang untuk pembaharuan dan rakyat walaupun tidak lagi bersama PKR. Saya menyertai perjuangan reformasi sejak 1998 hanya dengan tujuan membawa perubahan demokrasi kepada tanah air. Saya sedikit pun tidak menyesali setiap minit yang ditabur dalam perjuangan ini, katanya lagi. Ketua Penerangan Sayap Bersekutu Bersatu S. Subramaniam mengungkit janji Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk melaksanakan audit forensik terhadap 3 institusi berkaitan masyarakat India.
Subramaniam berkata dia menyambut baik langkah SPRM menyiasat peruntukan pakej rangsangan ekonomi kerajaan terdahulu, namun mengingatkan janji Anwar itu ketika berkempen pada pilihan raya umum ke-15. Saya menyambut baik tindakan SPRM dakwaan penyelewengan RM92.5 bilion yang diperuntukkan untuk pakej rangsangan ketika pandemik COVID-19 suatu pentadbiran terdahulu. Tapi bagaimana dengan audit forensik yang dijanji olehnya Perdana Menteri terhadap beberapa institusi berkaitan masyarakat India? Anwar membangkitkan isu ini hampir dalam setiap kali berjumpa dengan masyarakat India ketika kempen PR15. Setelah menubuhkan kerajaan perpaduan, tiba-tiba semuanya senyap, katanya. 3 institusi berkaitan masyarakat India tersebut adalah Syarikat Pelaburan Mica Holdings, Institut Pembangunan Pendidikan Maju, MIED, dan Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia, MITRA. Anwar sebelum ini berkata, masyarakat India di Malaysia berhak mengetahui perkara sebenar di sebalik dakwaan penyelewengan dan salah guna kuasa berkaitan institusi tersebut. Katanya penyelewengan banyak telah terbukti, telah dibongkar dan perlu ada audit forensik serta siasatan Suruhanjaya Diraja RCI. MIC menubuhkan Mica Holdings pada awal 1980-an sebagai syarikat pelaburan dengan mengumpulkan RM106 juta daripada kira-kira 55,000 pemegang saham, kebanyakannya daripada kumpulan berpendapatan rendah. Bagaimanapun, Mica Holdings gagal memberikan pulangan kepada pelabur. Setengahnya ada yang membuat pinjaman dan menjual aset selama bertahun-tahun. Keadaan kewangannya bertambah buruk pada tahun 1990-an apabila Mica sepatutnya membeli 10 juta saham Telekom, namun hanya 1 juta unit saham mampu dibeli. Mitra pula pada awalnya dikenali sebagai Unit Pembangunan Sosioekonomi Komuniti India atau SEDIC yang dilancarkan pada tahun 2013 oleh bekas Perdana Menteri Najib Razak dengan matlamat meningkatkan pendapatan golongan berpendapatan rendah dalam kalangan masyarakat India. SEDIC dibubarkan apabila Barisan Nasional tumbang pada PR14 dan dijenamakan semula sebagai Unit Transformasi Masyarakat India atau MITRA ketika pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan. Selepas Kerajaan Pakatan Harapan tumbang dan diambil alih oleh Kerajaan Perikatan Nasional, MITRA diletakkan di bawah Kementerian Perpaduan. Isu dana MITRA menjadi hangat susulan penahanan beberapa pengarah syarikat yang disyaki terlibat dengan penyelewengan geran peruntukannya. Sementara itu, Subramaniam juga mendakwa Anwar sebagai mengamalkan pendakwaan terpilih kerana menurutnya bersungguh-sungguh dengan isu-isu melibatkan pemimpin Perikatan Nasional berbanding pemimpin Barisan Nasional. Apa terjadi dengan isu kapal tempur LCS yang merupakan senjata utama Pakatan Harapan ketika berkempen? Katanya, siasatan kini di peringkat akhir masih tiada sebarang kenyataan rasmi selepas Anwar mengetuai kerajaan. Nampaknya seperti kapal tempur LCS, pemimpin Pakatan Harapan yang sebelum ini membangkitkan isu ini menjadi invisible selepas menubuhkan kerajaan perpaduan dengan Barisan Nasional, katanya. Untuk rekod, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Azam Baki, pada Ogos 2022 berkata bahawa kes kapal tempur LCS di peringkat akhir siasatan. Sebelum ini, pelbagai pihak mendesak SPRM supaya menyelesaikan segera siasatan berhubung kepincangan projek pembinaan 6 kapal tempur LCS susulan laporan Jawatan Kuasa Kira-kira Negara PAC yang dibentangkan pada awal Ogos 2022. Dalam laporan yang dibentangkan itu, PAC menyenaraikan 9 rumusan sebagai punca kepincangan projek pembinaan kapal berkenaan. Antaranya, laporan itu menyebut kerajaan sudah membayar RM6.083 bilion kepada Boston Naval Shipyard Sdn Bhd BNS bagi projek rundingan terus itu, namun tiada kapal diterima setakat ini. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dilihat bersedia untuk campur tangan dalam kemelut politik Sabah apabila kembali ke Malaysia esok, walaupun Ketua Menteri Haji Jino memperoleh majoriti dalam Dewan Undangan Negeri. Pengerusi Barisan Nasional Sabah, Bung Mukhtar Radin, yang merupakan salah seorang pesaing Haji Ji, enggan mengaku kalah walaupun mengakui Ketua Menteri itu mempunyai majoriti. Sebaliknya, Bung berharap Anwar boleh menyebelahinya. Sudah tentu di Haji Ji ada 44 adun kerana dia ambil semua orang saya. Dia rosakkan semua orang saya, tetapi tidak mengapa. Bola masih bergolek. Kita tunggu Perdana Menteri pulang esok. Mereka akan jumpa kami dan warisan. Kemudian kita akan bercakap mengenainya, katanya di petik portal NST. Anwar kini dalam lawatan selama 2 hari ke Indonesia dan akan pulang ke tanah air petang esok. Sebaik sahaja kembali ke Malaysia, dia dijangka bertemu Haji Ji, Bung dan pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zaid Habidi yang mendakwa mempunyai formula untuk menyelesaikan kemelut politik di negeri itu. Bagaimanapun, tidak jelas sama ada Anwar akan bertemu kesemua mereka yang terlibat atau secara berasingan. Episod politik di Sabah bermula pada Khamis lalu apabila Warisan yang mempunyai 19 kerusi DUN merancang mengadakan sidang akhbar yang kemudiannya dibatalkan di tengah-tengah spekulasi terdapat usaha menjatuhkan Haji Ji sebagai Ketua Menteri. Pada Jumaat lalu, Barisan Nasional Sabah yang memiliki 17 kerusi DUN menarik balik sokongan daripada kerajaan negeri. Ini selepas Haji Ji memecat Saleh Said Keruak
sebagai pengerusi Khazanah Sabah dan berusaha melakukan rombakan dalam Kabinet Kerajaan Negeri. Bagaimanapun, 5 adun Barisan Nasional membantah keputusan BOM dan merupakan antara 44 adun yang menyokong Haji G untuk kekal sebagai Ketua Menteri. Haji G berkata dengan sokongan itu bermakna kerajaan negeri pimpinannya kekal utuh. BOM bagaimanapun mendakwa sebaliknya. Tidak ada kerajaan. Kerajaan sebelum ini dibentuk bersama antara Gabungan Rakyat Sabah, Barisan Nasional selepas pilihan raya negeri pada 2020. Bila kita, Barisan Nasional UMNO tarik diri, maknanya tiada Ketua Menteri, katanya. DUN Sabah mempunyai 79 kerusi, termasuk 6 jawatan dilantik yang boleh menentukan sokongan majoriti. Barisan Nasional, GRS dan Warisan merupakan parti dalam kerajaan persekutuan dan telah menandatangani memorandum persefahaman untuk menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri.